اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Pengurus Majlis, yang bahagia pada timbalan pengurusi AJK dan sekalian yang berusaha untuk menjayakan program pada malam ni. Alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan lagi kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa Ala. Pada malam ni kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sedikit muzakarah, berbincang sama-sama tentang satu tajuk yang dibentangkan, manhaj Rabbani umat berkualiti. Pertama kita tengok apa makna manhaj Rabbani ni dulu. Sebab bila kita sebut kalimah manhaj ni, kadang-kadang yang kita sebut pun kita pun tak faham apa menatang dah manhaj ni kan. Dengar manhaj nak sebut pun kita pun kan. Dia kata zaman-zaman ni dia ada bahasa Inggeris yang dimelayukan, di sana juga ada beberapa bahasa Arab yang dimelayukan. Ni antaranya. Dan ada beberapa bahasa yang pada hari ni kita kata dimodernkan kerana sesuai dengan golongan. Ni dah bukan YZ ke apa ke. Dulu kita tengok dengan tentang bengkel ni, kita nampak bengkel ni kira repair kereta motor. Sekarang ni bengkel solat. Klinik dulu kita ingat pergi klinik sakit demam, lah ni klinik solat kan, bahasa-bahasa yang kreatif. Jadi macam itulah juga supaya kita mungkin supaya kita rasa lebih teruja sikit kalimah ni, manhaj Rabbani. Baik, apa maksud manhaj? Pertama kita perlu faham. Manhaj kalau kita tengok dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, manhaj bererti method ataupun cara kaedah. Cara kaedah, method. Rabbani pula bermaksud menyembah, yang menyembah Allah Ta'ala, ataupun yang sempurna amalan dan pengetahuan, ilmu dan amalan dia sempurna. Rabbani ni berasal daripada kalimah Rabb, daripada Rabb yang kita dah baca dalam Fatihah kan, Rabbul Alamin. Daripada kalimah tu lah, datang daripada kalimah tu dengan dinisbahkan, kemudian menjadi Rabbani. Kalau dalam bulan Ramadan kita nanti dengar bulan Ramadan, kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Jadilah hamba Allah Ta'ala yang sebenar, jangan jadi hamba Ramadan. Ramadan punya ibadat tak boleh nak pokoi. Lepas Ramadan hilang jadi sarbat terus pun tak boleh nak pokoi. Ramadan tangga masjid sampai hilang kala. Lepas Ramadan dia jadi berkilat balik. Itulah Rabbani. Allah menyebut dalam Quran tentang golongan Rabbaniyyin ini dalam Ali Imran, walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tuallimuna alkitab. Allah menyebut kalimah Rabbani ini di dalam Quran. Memang kita sebagai umat Islam dituntut untuk mempunyai manhaj dalam kehidupan, metod kehidupan kita, kehidupan yang Rabbani. Natijah daripada kehidupan yang Rabbani ini akan melahirkan ummah yang berkualiti, yang ada kualiti. Baik, Nabi sebut, kalau kita tengok hadis ni, kita tengok tema ni, kita boleh teringat tentang hadis Nabi. Nabi beritahu tentang akhir zaman ni, umat nanti ramai, umat Islam ni
tapi kualiti dia akan hilang. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang peristiwa akhir zaman ni. Nabi kata bahawa umat di akhir zaman nanti, kamu ni akan dipermainkan oleh umat-umat selain daripada Islam. Nabi kata hampa ni akan menjadi seumpama satu makanan yang berada dalam bekas, yang orang akan masing-masing akan getu, ambil sana ambil sini. Maka sahabat Nabi SAW pada ketika itu bertanya, min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, pasal kami ni sikit ke? Sebab sahabat Nabi tanya ni, sebab zaman sahabat Nabi mereka adalah aqillah, golongan yang sedikit, tapi a'izzah, golongan yang hebat, mulia. Zaman Nabi, zaman kebangkitan Islam, sahabat Nabi ni golongan yang tak ramai, tetapi mereka ada kualiti agama. A'izzah, Allah berikan pada mereka Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika memperingatkan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Ubaidah, ketika diberikan kunci Palestin nak masuk, mereka suruh dia salin baju, mereka suruh dia pakaikan kenderaan yang hebat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tolak dada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, wa Abu Ubaidah, apa ni, kamu ni siapa? Kalau kamu bukan sahabat Nabi, sudah tentu akan cemeti kamu. Sebab apa? Kamu telah menuju kepada kebendaan, kamu rasa benda-benda ni membuatkan kita mulia ke? Sedangkan kita ni adalah golongan yang telah membesar, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah telah muliakan kita dengan Islam. Tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Dalam hadis tu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami? Kami ni sedikit ke? Kita sambung hadis tadi, Nabi tanya, sahabat tanya, kita ni sikit ke? Minoriti ke? Mereka buat kita sebelah tu. Masing-masing pakat duk getu, kita tarik sikit, pelekeh kita sini, hina Islam sana, hina Islam sini. Kita ni sikit ke? La, Nabi kata tak, walakinnakum kathirun. Dah, hampa ramai pada zaman tu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi hampa pada ketika tu seumpama buih di lautan. Hadis ni kita di Taman Seni pun dah lalu dah hadis ni. Panjang itu berbulan-bulan. Ghutha' ni apa dia? Dia adalah buih yang mengandungi kotoran. Tak ada nilai. Buih berlumpuk dekat lautan ni, dia boleh buat apa perubahan kepada laut tu? Tak ada apa-apa. Ghutha'. Pasal apa? Apa yang berlaku kepada kamu? Nabi sebut dua penyakit. Sebab apa? Umat ni begitu ramai tetapi kita tak ada kualiti. Nabi sendiri gambarkan akhir zaman ni, umat Islam pada ketika tu ghutha, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan takut mati. Siapa hari ni boleh mendadik dada kata saya tak cintakan dunia dan saya tak takut mati, bila pun boleh. Dua ada kat pergigian kubur member meninggal ni pun boleh sembang ni. Kan? Aku punya projek tak lulus lagi. Tu duk tengok satu orang dah lulus visa, dah masuk, dah duk masuk kubur tu. Lah yang nak mati, matilah. Yang nak hidup ni nak kena fikir enggak? Dia tak fikir, kata date dia tu tak tahu bila.
Tuan-tuan, puan yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah Ta'ala, manhaj Rabbani. Manhaj Rabbani ini akan membawa kepada umat berkualiti. Siapa yang menentukan kualiti kita? Dan apa garis panduan kita nak menentukan kita berkualiti ataupun tidak? Semua orang kata, kita lah ni okey apa? Tengoklah, hari ini negara Islam adalah negara yang terkaya di dunia. Negara-negara Islam dah antara negara-negara yang kaya di dunia. Tak okey ke? Apakah kekayaan menjadi kayu ukuran? Tuan-tuan, umat yang berkualiti ini kita kena balik melihat kepada umat yang telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah umat yang berkualiti yang diiktiraf oleh Nabi. Allah fi ashabi. Sampai Nabi beritahu, jaga mulut kamu. Takutlah kepada Allah tentang sahabat-sahabat aku. Mereka adalah umat yang berkualiti. Murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Lelaki mereka lelaki yang terbaik. Wanita mereka wanita yang terbaik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, manhaj Rabbani yang kita masukkan tadi, maka dia mempunyai 3 perkara penting. 3 perkara yang penting untuk memasukkan diri kita dalam metod yang kita maksudkan Rabbani tadi. Allah menyebut di dalam Al-Quran 3 perkara ni perlu ada pada umat ni. 3 kerja ni perlu dilakukan oleh umat ni. 3 usaha perlu dilakukan oleh umat ini untuk meletakkan kita di dalam golongan Rabbaniyin. Yang kalau kita nilai, kadang-kadang ada yang 2 hilang, ada yang 1 hilang, ada yang hilang-hilang. Baik, kita lihat dalam Quran, Allah menyebutkan 3 kualiti mereka. Siapa mereka? Firman Allah Ta'ala dalam suratul Jumu'ah dan surah yang lain, yang sedikit sebanyak lafaz dia berbeza, makna dia sama. Firman Allah Ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah sebut dialah Allah Ta'ala yang telah mengutuskan baginda Nabi di kalangan orang ummi yang tak tahu menulis dan membaca. Tapi kita jangan silap faham, mereka ni tak tahu tulis dan baca bukan ertinya mereka ni tak tahu apa langsung. Jadi kita silap faham. Sahabat memang pada ketika tu kepentingan tentang baca menulis ni kurang, tak banyak. Tetapi mereka dalam bidang perdagangan hebat. Setengah orang dia tengok yang ni, dia kata mereka tak tahu apa masa tu zaman naik unta. Nanti dulu, kaji sejarah dulu. Sekurang-kurang buku sejarah yang kita boleh tengok, kalau nak tengok kitab-kitab Arab kok panjang sangat, Buya Hamka ada menulis buku sejarah. Sejarah tamadun Islam ke apa ke, sejarah Islam. Mekah pada ketika itu merupakan pusat perdagangan interport. Mereka import barang dan ekspor. Import gading, import main daripada China, mangkuk, pinggan dan sebagainya. Dan mereka ekspor. Takkah kita melihat sejarah bagaimana Nabi menikah dengan Khadijah? Punca dia sebab apa? Salah satu sebab apa? Nabi seorang peniaga yang hebat, membawa balik untung yang banyak. Mereka Syam, bisnes, niaga. Jadi jangan kita silap faham fil ummi ni, kesian mereka tak tahu tulis apa, makan pun masa tu memburu apa dah. Tak.
Masa ketika tu mereka adalah golongan orang yang pada ketika tu walaupun tak tahu membaca menulis, dalam bidang kebendaan ni mereka dah capai satu standard yang tinggi. Orang tak reti apa, boleh ke import dan ekspor barang. Barang dia sendiri pun dia tak tahu jual, dia kena tipu. Mereka import barang, kemudian dia jual dengan lebih mahal di Syam. Bukan kira bodoh tak tahu apa, tetapi pasal apa panggil dia penjahiliah. Masalah kalau ikut macam tu, tak patut kot panggil dia pada jahiliah. Kan? Tak nampak macam kontra. Ustaz ni lepas ke apa? Saya sebut rujukan tadi. Takut tuan kata saya lepas tu saya sebut rujukan. Sekurang-kurangnya boleh tengok adalah kitab tadi. Buya Hamka ada buku dalam bahasa Melayu. Nak tengok banyak dalam bahasa Arab, ada banyak kitab lagi. Baik, tuan-tuan, pasal apa mereka dikenali sebagai jahiliyah? Ini ada kaitan dengan ummiyin ni kita sebentar ni. Apa yang dia berjahil? Baik, kita buka sikit minda kita. Quran diturunkan mukjizat sebagai mukjizat. Mukjizat i'jaz, menewaskan. Menewaskan apa? Zaman Nabi Isa alaihi salam, pada zaman tersebut hebat, pada zaman tu bidang perubatan. Allah bagi mukjizat dalam bentuk perubatan kepada Nabi Isa alaihi salam, boleh mengubat orang sakit. Lebih daripada tu, yang mati boleh dihidupkan oleh Allah dengan izin Allah Ta'ala. Zaman Fir'aun hebat dalam bidang sihir. Allah bagi mukjizat kepada Musa AS dalam bidang yang boleh menewaskan sihir. Macam sihir, bagi tongkat jadi ulang. Zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi mukjizat kat Nabi dalam bentuk apa? Al-Quran adalah mukjizat Rasul. Al-Quran menewaskan orang kafir Quraisy dengan apa? Fa'ti bi ayatin minha. Allah cabar orang kafir Quraisy, buat mai satu ayat macam Quran. Mula satu surah, surah tak boleh. Tak apa, satu ayat macam Quran. Allah mencabar keilmuan, kesusastraan mereka. Zaman tu hebat mereka adalah bidang sastra. Jadi bukan mereka semua bodoh bengong. Jangan kita silap faham. Memang mereka ummiyin, tapi mereka hebat dalam sastra. Hafalan mereka hebat. Mereka hafal nasab keturunan. Kita 4 generasi pun duk confuse. Muhammad bin Ibrahim bin Husain bin Adam bin Abbas bin lepas. Ingat tak? Tak ingat dah. Tapi mereka hafal nasab mereka. Ada kisah-kisah yang cerita, tengok kaki yang dia boleh kenal. Kata mereka ni adik-beradik. Dia tengok tu masa bila? Masa kecil dulu ni. Dia kata kaki ni sama. Jadi supaya kita tak salah faham, ummiyin ni kita tak ingat lah nak buat macam mana, baca tulis tak tahu. Sastra mereka hebat pada zaman tu. Dia ada syair-syair yang ditulis, digantung di Kaabah untuk dicabar. Siapa yang boleh datangkan syair lebih hebat daripada tu? Sampai hari ni syair tu ada 7 mu'allaqah, 7 syair-syair yang digantung di Kaabah. Jadi jahil mereka, dikatakan jahil mereka. Kenapa? Kerana mereka jahalah, mereka kejahilan, mereka tidak dapat mengenal Tuhan, tak dapat mengenal Allah pencipta agama.
tak jumpa jalan. Nampak matahari, kaji tentang matahari, tahu tentang manfaat matahari. Tak ada matahari, tak boleh hidup segala makhluk ni. Hebat matahari. Lain sekali Tuhan adalah matahari. Tak nampak siapa yang ciptakan matahari. Hebat bulan. Begini-begini kajian dia buat tentang bulan, kena punya manfaat. Tapi last sekali tak nampak siapa yang ciptakan bulan. Bulan jadi Tuhan. Jadi jahalah yang dinisbahkan kepada mereka, kejahilan jahiliyah tu, pasal tak kenal Tuhan. Tak nampak siapa pencipta. Itulah kejahilan mereka. Fil ummiyina, Nabi diutuskan di kalangan orang ummi. Apa yang Nabi buat? 3 perkara. Rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka. Nabi dihantar dengan 3 tugas ni. Nak jadi Rabbani, kita perlu ada 3 perkara ni. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Yang ketiga, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sebahagian ulama menafsirkan hikmah ay al-'ilm. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Kemudian Allah tutup ayat ni. Tengok, Allah kata sebelum daripada Nabi datang, depa ni dulu ni berada dalam kesesatan yang nyata. Tadi duk cerita import export tu, tulis syair, cabar syair semua hebat. Sesat tak mana? Depa tak main masjid, tak semayang tu bukan pasal apa? Kerana tanggungjawab terhadap membangunkan ekonomi ummah. Kan bunyi cantik. Esok tuan dia mainlah masjid. Dan ni mudah masa kerja. Kejarlah dulu. Kejar dunia betul-betul. Esok akhirat mainlah. Tapi Allah kata dhalalim mubin, kesesatan nyata. Kita kata it's okay bang, yang ni normal lah. Saya jumpa satu orang, usia dia 60-an. Bila jumpa dengan pakcik ni dalam cakap-cakap tentang program di surau, kuliah dan sebagainya, dia kata, saya ni dulu kerja lah kerjaan, lalu saya buat kontrak pula. Saya nak pergi masjid ni tak ada masa. Tahukah yang duk pergi masjid ni siapa? Yang duk pergi masjid ni warga asingnya. Saya pun kata, mak kita ni warga asing bah. Yang kedua, orang tak ada kerja. Tak ada kerja, dapat pergi masjid lah. Kita ni semua ada kerja. Baru faham ayat dhalalil mubin. Apa nak kata ke hamba Allah ni? Dalam satu pertemuan perkahwinan, majlis perkahwinan, satu orang pakcik, dia kata, anak saya nak nikah. Tok Imam tu banyak cakap sangat. Saya nak suruh nak minta anak nak nikah, dia tanya saya mai semayang ke tak semayang, ke Jumaat mai ke tak mai. Banyak soal. Itu orang punya private life. Saya tanya kat dia, dalam Quran ada semayang Jumaat ke? Saya pun tepuk dia, la haula wala quwwata illa billah. Apa nak bagi tahu kat hamba Allah ni? Dia pun dalam lebih kurang 50 lebih nak bagi anak menikah. Nak bagi anak menikah. Dia tanya dalam Quran ada semayang Jumaat ke? Tak, kita ingat Dhalalul Mubin ni, saya ingat kita zaman sahabat tu. Saya duk cerita realiti ni, nak relate dengan isu semasa ni. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah terangkan 3 perkara kena ada.
Nabi datang, bawa datang, Nabi buat 3 benda ni. Nak jadi manhaj Rabbani kita ni, nak hidup dalam metod Rabbani ni, nak melahirkan umat kualiti ni, 3 ciri ni kita kena ada. Pertama, kita kena menjadi umat yang mana pertama Allah sebut, kalau kita ambil dari belakang, yu'allimuhumul kitab. Nabi datang hajarkan ilmu. Ilmu imam lil amal. Berapa ramai orang ambil berat tentang ilmu hari ini? Hari ini orang ambil berat tentang, orang meletakkan ilmu ni, dia buang alif lam tu, dia letak ilmu penting, pendidikan penting untuk anak-anak. Tetapi semua tu yang dikatakan penting tu pendidikan ilmu dunia. Saya tak, bukan menghalang, bukan kata tak bagus, bukan kata tak penting. Siapa boleh kata lagu tu? Tetapi ilmu agama ni alah, pentinglah juga. Pentinglah juga. Tuition kita hantar sampai berpuluh ratus ringgit untuk apa? Belajar Quran. Saya buat kelas Quran 10 tahun tuan-tuan, belah tahun. RM15 dia nak bayar, dia kata, sinilah ustaz-ustaz lah ni, tunggang agama. Satu subjek RM40 dia hantar tuition. Dia kata it's okay lah, bagus lah kan. Okey lah, RM40 pada zaman hari ni kan, dengan keadaan sekarang, okey lah. Yang mana penting? Bukan halang tuition. Buat dengan sistem ni. Balik ibu bapa seminggu sekali tolong semak anak baca tarah mana. Sebulan sekali pun tak semak. Ajak Quran ni dengan sistem, dengan teliti untuk tanya mak bapak, tanya Arab. Tak pernah tanya. Yuran miss. Tuan-tuan, ilmu. Tadi kita sebut orang Arab jahiliah, dikatakan jahiliah. Kenapa? Bukan tak ada ilmu dunia, kerana tak kenal Allah. Kita perlu maju, bukan kata tak perlu maju dalam bidang sains dan sebagainya. Kita cerita tentang Al-Baruni, kita cerita tentang Ibn Sina. Kita tak tengok ke pengajian mereka asas adalah menghafal Al-Quran. Anak kita dah hafal lagu Korea lagi, sarangi sarang you. Quran dia kata susah lah nak baca, dia tak boleh mahrat, tak keluar mahrat. Wala zalim tu jadi zalim tu tak betul lagi zalim. Lagu Korea. Dan dia kata okey apa salahnya kalau kita nak menghadiri kebudayaan majlis yang lain. Ini satu perkara yang membuka minda. Bila bicara tentang akidah, dia pun tak tahu akidah ke Al-Qaeda. Hafal sifat 20 tapi mengatang pot tu. Dia isu dia nak jadi pegangan dalam hati tu. Kalau tahu Allah tu ada, hidup tak pernah gundah gulana. Sebab sedar kata Allah tu ada. Dan dia siapa? Dia adalah yang maha berkuasa, yang menguasai segala-galanya. Dalam genggaman dia. Senang susah minta kat dia. Tapi benda tu tak ada dalam ni. Apa? Kena minta kat semua orang dalam dunia, kena lobby kat semua orang dalam dunia, kena minta tolong kat semua orang dalam dunia. Nak minta ke Allah tu memanglah kita kena buat, tapi taulah keadaan kita ni kan panjang dia punya syarah. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta bantuan kepada aku dengan sabar dan semayang. Nak semayang lagu mana? Satu budak satu hari pernah mai jumpa saya. Dia ada masalah hutang dengan alung, muda lagi. Jadi saya pun cerita beberapa solusi yang kita tahu dah tengok di media sosial. Selain pada tu kita cerita nombor satu, mula hang semayang dulu.
Semayang hajat, minta ke Allah Ta'ala bantuan. Dia tanya kaifiat solat hajat. Kita pun cerita kaifiat solat hajat ni mudah ya. Semayang 2 rakaat ni. Dalam hadis yang ada yang tu, kalau nak buat kaifiat dia tak ada masalah. Semayang. Nanti tu dia kata, Ustaz, nanti lepas seminggu ke 2 minggu saya mai jumpa Ustaz. Tak apa. Lepas seminggu ke 2 minggu tu dia mai jumpa. Lepas dia mai jumpa, dia kata, Ustaz, saya dah buat tapi saya tak nampak lagi kesan. Saya tanya kat dia, hang buat bila? Lepas maghrib ke lepas isyak? Tu dia kata lebih kurang macam time tu lah. Lebih kurang time tu hang duk buat, takkan tak tahu kot. Dah lepas semayang apa hang buat? Dia kata, saya tak apa nak perasan, rasa-rasa lebih kurang tak perasan. Semayang ada 5 ya. Dah lepas bila ni? Saya rasa dia kata malam lah, tapi saya tak tahu lah maghrib ke isyak. Tak tahu maghrib isyak. Tu tak ada hang sembahyang maghrib, sembahyang isyak dah. Sembahyang dah 5 waktu. Saya duk ingat nak buat lepas ni lah. Macam ni punya makhluk pun ada. Sembahyang tak lagi. Sembahyang belum lagi. Lepas tu sembahyang hajat. Bukan berkat, nanti dapat lagi terbalik ni main ni. Macam ni pun ada. Masalah dia apa? Ilmu imamun lil amal. Ilmu tu imam bagi amal. Ilmu yang sahih, faham yang sahih, amal yang sahih. Ilmu pun nak ambil pada siapa? Ilmu ambil daripada siapa? Ilmu macam mana? Apa yang perlu? Pada hari ni orang sibuk duk bincang masalah-masalah khilafiyah, tetapi perkara asas tentang akidah pun dia tak tahu. Satu hari saya jumpa satu orang budak, dia bawa saya di masa di belah selatan sana tu. Pergi satu pusat, satu kedai buku besar. So sampai satu tazkirah. Dalam perjalanan dia kata, kami belajar, Ustaz, baguslah ni kami belajar ilmu jarah wa ta'dil. Terkejut saya kali tengok. Jarah wa ta'dil ni kalau ustaz biasa pun tak belajar lagi. Ilmu tentang perawi hadis, mengkritik perawi hadis ni. Habis 10 tahun pun belum tentu lagi. Habis mustalah hadis pun belum tentu belajar lagi. Ni khusus ni perawi hadis. Dahsyat hang. Lepas tu saya saja melawak tanyalah, ni syarat sah salat berapa? Dia gelak. Tapi kan belajar bulughul maram. Bulughul maram bagus lah. Saya tanya rukun salat berapa? Ni. Rukun salat dah apa yang ada dalam hadis tu dia lah. Dah macam mana hang tahu nak ambil? Tu sebelum sampai tu saya beritahu lah, apa yang perlu belajar dulu. Bukan tak bagus meneroka ilmu ni, tapi mula apa yang hang nak amal, nak sampai ke Allah ni. Umur ni pendek. Matlamat daripada tadi kita sebut berilmu ni nak beramal. Nak masuk syurga dengan perantaraan amal. Dengan amal dapat rahmat, dengan rahmat masuk syurga. Hang beriman pun duk melelong ni. Sebab ilmu tak ketahuan. Akidah serabut. Akidah duk serabut lagi. Duk kelang kabut lagi. Fiqh entah ke mana. Tazkiyah, tarbiyah, cerita tentang penyucian hati pun tak ada lagi. Hang sibuk tentang isu riyaqazah, maqazah. Tak salah, memang tak apa. Nanti dulu. Hang bukan nak yaqazah lagi. Nanti dulu, hang belajar bagi bersih hati dulu. Sifat yang paling tak patut ada dalam hati bagi bersih, sifat yang patut kena ada dalam hati, yang tu dulu. Yang tu yang dituntut. Hadis Jibril Nabi ajak tentang iman, Islam, ihsan. Iman, akidah, Islam, fiqh, ihsan, tasawuf. Dah, kami tak mau gunakan mana tak nama tasawuf, tak payah guna. Konten dia apa dia? Kami pakai tazkiyah, tarbiyah, tak ada isu. Apa dia matlamat dia? Bersih hati.
Sampai makam ihsan, ikhlas, ilmu. Yang pertama Nabi datang mengajarkan kepada umat ini, yang pertama adalah ilmu. Berapa banyak di kalangan kita yang ambil berat tentang ilmu ni. Di rumah kita, adakah penekanan tentang ilmu? Hidup tak dalam rumah kita, majlis ilmu. Kita ni, ibu dan ayah, hadir tak majlis ilmu? Tiba-tiba kita nak anak kita magic, tiba-tiba dah besar, dewasa, kuliah apa-apa tak mau dengar, ceramah pun tak mau dengar, duk dengar drama Korea ya. Kita lah imam dia. Tuan-tuan, ilmu adalah panduan kepada kita. Bagaimana hari ini nak menyampaikan agama kepada golongan muda ni dengan bahasa mereka, bahasa yang mudah. Di rumah kita ada tak halqah Quran nombor 1? Ayah dan ibu, ada tak kita mengajar pada anak kita Quran? Tuan-tuan, dalam hadis sahabah datang riwayat, sahabat baginda Nabi SAW, mereka ni peniaga dan peladang. Bergilir-gilir. Umar radhiyallahu anhu kata, aku dan jiran aku bergilir-gilir duduk majlis Nabi. Satu hari aku pergi berniaga, dia duduk majlis Nabi. Esok aku duduk majlis Nabi, dia pergi ke peladang Ansar. Gilir-gilir. Apa yang dia belajar, dia cerita kat aku. Apa yang aku belajar, aku cerita kat dia. Balik sampaikan di rumah. Mereka adalah pelajar, mereka adalah pengajar. Sahabat baginda Nabi SAW, bila balik di rumah golongan lelaki ni, orang perempuan di rumah ditanya, abang, hadis apa yang Nabi sampaikan? Kita orang perempuan kena tanya apa? Jangan kita balik tanya abang beli apa. Balik di masjid dia buat kenduri apa. Dan kita ni yang hadir sikit sebanyak ni, balik sampai kan? Sampai tak? Yang lebih risau, kita sampai tak ke masjid? Kita sampai tak? Tuan-tuan, penekanan tentang ilmu. Nabi datang nombor 1, Nabi bawa ilmu. Betapa hari ni kita ambil berat kepentingan ilmu. Ilmu yang mana kita kena belajar dulu. Keliru kita pada hari ni, kena pencambahan maklumat terlampau banyak sangat. Kita pun jadi tak ketahuan yang mana nak belajar. Kita ni status kena belajar, kita belum berdebat dengan orang. Aduh, pening. Dia baca ayat Quran pun sangkut. Silap. Bukan lahnul khafi, lahnul jali, kesilapan besar. Tapi dia pun komen juga di media sosial. Kita ni pada pandangan saya, kan? Dia baca sikit buku farmasi ni, buku perubatan. Tahu-tahu dia cakap komen tentang doktor pakar. Serabut, tuan-tuan. Pertama, ilmu. Apa yang kita perlu? Ilmu mana yang kita perlu? Apa yang perlu didepankan? Ilmu. Kedua, Nabi SAW yu'allimuhumul kitab. Nabi ajarkan kepada mereka kitab. Kedua, Nabi SAW, apa yang Nabi sampaikan? Nabi yuzakkihim, menyucikan hati mereka. Nabi melakukan proses tazkiyah. Suci daripada apa? Dua perkara para ulama tafsir menulis. Suci daripada syirik, suci daripada aib nafsu ni, penyakit hati. Berapa ramai di kalangan kita ambil berat hari ni. Aku ni tak dapat kawal mata lagi ni, mulut tak dapat kawal lagi ni. Dalam hati aku ada tak penyakit hasad, dengki, sombong. Aku ni hubbus syuhrah, suka kepada kemasyhuran ke? Orang tak puji aku merajuk, orang puji aku bersemangat. Yang ni semua ni bertentangan dengan ikhlas. Amal aku Allah akan tolak esok. Hubbus syuhrah, syahwat tak terkawal.
ujub, syok sendiri, duk seorang dia, tapi rasa macam dia wali. Duk seorang-seorang dia, tapi rasa macam aku ni okey apa. Bukan nak kata lah saya dalam hati duk rasa aku kira okey lah. Riya, sum'ah, ni semua penyakit-penyakit bertentangan dengan ikhlas. Nabi datang bentuk jiwa sahabat, sampai Allah i'tiraf depa dalam Quran, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita baca surah Yasin. Allah rekod perkataan sahabat Nabi ni. Depa bila buat kebaikan, depa kata apa? La nuridu minkum jazaa. Kami tak mau daripada hampa balasan, wala syukura, dan juga terima kasih. Kita bagi zakat kan kat satu orang, lepas tu dia tengok selisih dengan kita, dia tak angkat tangan. Orang tu terima kasih tak reti. Apa tahun depan nak tengok dia? Dia nak main kan tahun depan. Saya merasa terkilan kerana walaupun begitu banyak yang saya telah sumbangkan, tetapi tak ada satu ucapan terima kasih pun. Mengemis pujian dan sebagainya. Saya ada cerita saya ni kan, saya di Facebook satu mesej, lepas tu tak ada siapa pun like. Apa nak jadi zaman ni? Lepas tu berorot tu tak tahu nak menghargai yang mana yang baik, yang betul tak puas hati. Ikhlas ke kita? Ini ciri sifat sahabat. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah tuan-tuan, sahabat Nabi ni nak cerita tazkiyah mereka, Nabi bentuk mereka ni panjang cerita dia, tapi diberi masa sampai pukul 9 atau 9.30. Jadi pilihan atas Ustaz dia kata. Tapi tak panjang insya-Allah. Tuan-tuan, cuma saya dan tuan-tuan nak muhasabah hari ini. Kepentingan ilmu hidup dalam rumah. Saya belajar Quran dengan satu orang guru, bukan tahun 20 tahun dulu, ni baru-baru ni duk belajar lagi. Satu orang guru, seorang qari yang terkenal Pulau Pinang satu masa dulu, dalam 3-4 tahun lalu. Bila saya masuk dalam rumah dia, belajar Quran dengan beliau, talaqi Quran sikit, dia tengok anak-anak dia ni semua hidup dengan Quran. Isteri dia mengajar Quran, dia pun mengajar Quran. Di rumah dia ada Quran banyak. Anak dia pun sibuk dengan Quran. Anak dia banyak yang jadi juhan qari'ah Quran. Jadi saya tanyalah, Ustaz, macam mana boleh bentuk anak-anak macam ni? Dia kata kami punya rutin dulu ni, setiap pagi saya lepas subuh memang balik di rumah, anak-anak memang duduk keliling, kami baca Quran. Memang saya akan dengar satu-satu. Lepas tu dah makin besar, dah dewasa ni, tiap-tiap Sabtu Ahad, semua dah kahwin habis, Sabtu Ahad ada di rumah, kami akan dengar Quran. Duduk dalam rumah. Anak dia bukan takat minat Quran ni, hafal Quran, minat ke arah tarannum Quran. Bacaan berlagu. Dalam rumah tu kadang jalan dengar bacaan berlagu. Sambil berjalan tengok saya pun duk ada, saya pun slow sikit lah kan, segan kita duk ada, tengok tetamu duk ada. Hidup budaya tu bapak dalam rumah. Kita hari ni yang saya cakap ni lah, yang cakap ni, kita nak anak kita ni budayakan ilmu dalam rumah. Tapi apa yang kita buka dalam rumah? Cikgu 4 segi dululah mereka panggil cikgu 4 segi. Lah ni dia tak ada segi dah. Cikgu 4 segi. Dia duk mengajar. Macam-macam di balik setiap filem ni dia ada pemikiran. Anak kita membesar tengok dengan budaya pergaulan bebas. Itulah modul dia. Dia tengok dah hari-hari, dia tengok bukan 3 hari. Hari-hari dia tengok lelaki dan wanita ni tak ada masalah bergaul macam ni. Dia dididik di situ. Lepas tu kita kata macam mana nak kawal budak-budak? Kita yang lepas dia.
Habis takkan TV nak buang kot. Ha? Kita lah yang buat pilihan. Macam mana nak kawal, macam mana nak kawal. Kita balik tengok apa di rumah, letih kan. Balik kita pun dengan smartphone. Phone ni smart. Kita smart tak tahu. Kita kena muhasabah. Kita balik pegang Quran tak? Tuan-tuan, zaman saya belajar, saya suka cerita kisah ni. Zaman saya belajar, ada satu orang pelajar datang daripada Dubai. Saya belajar di luar Malaysia. Dia cuti semester, belajar sekolah biasa, hafal 30 juzuk. Anak satu orang jutawan. Dia main di madrasah tu semata-mata 3 bulan dia cuti tu, main nak ulang Quran. Saya pun rasa, yang duduk sepenuh masa pun kan punya struggle nak apa ni. Dia ni 30 juzuk dia ingat ke? Ingat. Bila dia ingat, kita rasa heran, macam mana dia boleh ingat. Lepas tu pula bukan bapak dia bukan meniaga sayur berapa ke, anak jutawan. Nak ke arah ni memang dengan kemewahan dunia ni cabaran. Kesenangan satu cabaran. Susahkan anak hari ni, dia senangkan kita esok ni. Senangkan anak hari ni, manjakan anak hari ni, esok ni dia akan susahkan kita. Bukanlah sebagai susah, bagi biasa hidup berdikari sederhana. Hari ni anak jangan basuh pinggan, esok dia lempar pinggan kat kita. Siapa aja. Tuan-tuan, akhir budak ni kita tanya kat dia, macam mana gaya hidup di rumah? Nak jutawan kan? Dia kata, ayah dia memang satu orang sibuk, tapi dia balik petang, nombor satu dia balik ke rumah, masuk sampai di sofa. Nombor satu dia buat apa perkara yang dia buat bila duduk di sofa, mak dia nanti bawa main teh. Depa budaya orang belah-belah Gujarati ni. Main teh satu cawan, anak-anak dah siap beratur, bawa Quran. Antara waktu petang dengan nak dekat maghrib tu, pertama perkara bapa dia akan tanya tentang hari ni dia pergi kelas Quran. Nombor satu dia akan semak setiap satu orang punya bacaan Quran, tiap-tiap anak. Mak dia pun tak terlepas. Jadi ayah dia tahu tak mana tanda, tak boleh kelentongnya. Nombor satu dia semak Quran. Kalau hari ni bacaan tak naik, siaplah kena marah. Ada yang tak pernah pukul, tapi dia tegur dengan tegas. Jadi anak-anak dia punya mindset, perkara pertama dia faham kepada bapa dia didik nombor satu Quran. Rumah 3 tingkat, sampai kena call gerak dia tahu. Tapi sembahyang subuh anak lelaki di masjid. Jangan buat pasal sembahyang di rumah. Jangan buat pasal, dia kata, kalau sembahyang di rumah. Jangan cari pasal. Anak lelaki semua di masjid, anak perempuan semua di rumah, dalam rumah sama dengan mak dia. Jadi dia kata, kami dididik dengan perkara pertama yang paling faham dalam hidup ni, bahagian pendidikan dunia ni, mak dia akan semak. Jadi tak ada yang terlepas. Tuan-tuan, dia telah membudayakan benda tu. Tapi masalah dia, yang ni memang masalah. Pasal nak semak Quran bukan cerita dia, lebih mudah. Kita kadang tak sedia nak bagi masa. Anak kadang tanya tentang perkara yang dia belajar di kafar pun, bapak kata tanya kat mak, mak kata tanya kat bapak. Kadang soalan tu pula boleh sangkut. Kita pun dah terlupa. Tuan-tuan, kita budayakan tak ilmu di dalam rumah. Kedua, Nabi datang dengan membawa usaha untuk menyucikan hati, bersih hati, tarbiyah, tazkiyah. Berapa banyak hari ni ibu bapa yang ambil berat tentang tarbiyah anak-anak. Hidup dengan membudayakan tarbiyah ni. Kita cerita manhaj Rabbani ni lebih tinggi gini. Tarbiyah.
Anak semayang fardu ni nombor satu, tarbiyah. Anak semayang di mana? Kita semayang di mana? Bapa main ke masjid, anak ada di mana? Subuh. Kesian dekat dia. Kesian apa? Hang sedia dia bagi likuk. Kita yang nak masuk syurga. Tu bukan kesian, yang tu merosakkan. Kita yang bagi rosak. Tuan-tuan, di mana kita membentuk tarbiyah ni? Ada tak kita kerisauan, kebimbangan kita? Kita nak bentuk anak kita ni jadi apa dan jadi siapa? Saya buat program untuk ibu bapa di satu tempat, untuk kaum ibu dan bapa. Lepas tu saya tanya dalam program tersebut, apa cita-cita tuan-tuan dan puan-puan nak jadi akan anak kita ni apa-apa? Nak jadikan apa? Semua jawab. Satu orang kata doktor, engineer lah, kawan tu lah, saya lebih kurang panjang lah. Saya kata tak ada satu orang pun dalam majlis kita ni bercita-cita nak jadikan anak dia anak yang saleh dan salihah. Tak ada siapa pun cita-cita. Lepas dia jadi anak saleh dan salihah, jadilah apa pun. Tuan-tuan, anak yang saleh dan salihah ni, dunia dia akan ingat kita, dalam kubur pun dia akan ingat kita. Solat jenazah dia akan jadi imam. Tahlil dia tak bagi swasta. Kalau tak tahlil, saya bagi depa makan kan, tolong baca doa kat ayah saya. Hang tak apa. Tak hang, saya nanti ya. Belum masa lagi. Mana nak meninggal baru nak main. Banyak macam tu, banyak. Saya benda jadi imam. Panggil anak main masuk dalam, tak apa, tak suci. Apa hang haid ke anak lagi? Tak suci. Bapa dah mati. Semayang jenazah, semayang rukuk pun tak ada, sujud pun tak ada. Pun dia tak mau. Apa yang nak kena baca? Fatihah, selawat ya. Saya tak pandai. Hang takkan tak tahu baca Fatihah? Tak. Dia mengeliat bersilat lah, lebih pada mak kilau macam cerita ni. Kan? Dia punya takut nak pergi ke depan tu. Tuan-tuan, jadikan anak-anak yang saleh. Kalau dalam minda kita dah ada anak kita nak didik manhaj rabbani, kita duk cerita ni kan, kita nak didik anak kita jadi anak yang saleh, baru di minda kita ni kita akan susun program dia daripada pagi. Kita akan susun kehidupannya. Nak bagi anak jadi saleh ni macam mana? Akan ada kebimbangan. Kita akan ambil berat tentang semayang dia. Kita akan tanya tentang bacaan Quran dia. Kita balik sekolah, balik kerja pertama, kita tanya tentang salat dulu. Kita tanya baca Quran tak baca Quran. Kita tanya tentang hak-hak dia sebagai seorang anak yang patut dia tunaikan kepada ibu dan ayah dia. Hari ni sayang ada doa tak kat ibu dan ayah? Nak doa apa? Sayang tak semayang lagi. Manhaj kita cerita, method Rabbani. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi SAW ketika mendidik umat ini, pertama belajar, kedua beramal, ketiga menyampaikan agama. Yatlu alaihim ayatihi. Nabi bentuk umat ini menjadi muballighul Islam, penyampai agama. Menjadi satu orang yang berilmu, beramal, dan menjadi setiap mereka menjadi penyampai agama. Berapa ramai di kalangan kita hari ini ada kerisauan tu nak sampaikan Islam kepada orang. Keberanian nak bagi tahu saya orang Islam ni. Buya Hamka tulis dalam buku Ghirah, kalau boleh kita baca, cukup menarik buku tu. Sila faham tentang toleransi. Hari ni orang bangga dalam mesyuarat, tinggalkan sembahyang, duduk terus mesyuarat tu, itu toleransi.
Sedangkan sebenarnya mutasammim, berpegang teguh pada agama pada ketika mesyuarat tu, katakan kita berhenti semayang dulu, itu adalah ketegasan dalam Islam. Tapi berani malu. Kadang program agama buat sampai ke Zuhur, lepas Zuhur berteramuk habis, siapa semayang jemaah tinggal sekerat 1,000 orang hadir. Semayang jemaah 30 orang, yang lain semua pergi makan balik, pergi mana tu? Seminar sekian-sekian. Azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Laki bini keluar depan surau, depan masjid, pergi mana? Kenduri. Ni mana Ashrafan ni? Yang ni bubuk kanji. Tuan-tuan, puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, masa kita tak mencukupi. Jadi kalau panjang sangat dengan ekon lepas isyak ni, lepas maghrib isyak ni, dia boleh mengakibatkan mati syahid kan. Atau perkara yang dibimbangkan. Jadi apa yang saya nak ceritakan daripada 3 perkara yang Nabi datang tadi. Nabi pertama datang ajarkan kepada umat ni, pertama kenal Allah, belajar mengenal Allah, mengenal perintah Allah Ta'ala. Dalam hidup ni, bila kita rasa kita dah mengenali yang maha hebat dan kita boleh bergantung pada dia, kita belajar pertama, berusaha untuk mengenali Allah, mengenali perintah Allah, kenal Nabi. Cakap dengan bahasa mudah, perkenalkan kepada isteri dan anak kita siapa dia Nabi, bagi tahu pada mereka siapa idola kita yang sebenarnya. Dalam kadang anak kita ni duk keliru, isteri Nabi siapa, anak Nabi pun siapa, macam mana kita nak bagi mereka ni jadikan Nabi sebagai idola? Maka siapa yang akan jadi idola mereka? Kita lihat keadaan hari ini. Sebenarnya saya nak bawa satu statistik yang dibawa 2002 punya kajian. Bagaimana bila kita meninggalkan perkara yang nombor 3 ni, menyampaikan agama pada hari ini, apa kesan dia besar. Tapi masa tu lah masalah dia sikit bagi sikit masa. Sebab pengurusi bagi sampai 9.30 tadi, tapi saya diskaun lah kan. Baik, sikit. Tuan-tuan, bila kita belajar, pertama belajar agama dan belajar mengajar agama kepada ahli keluarga kita, institusi keluarga kita akan baik. Daripada keluarga ni lah akan keluar masyarakat. Kemudian kita didik anak kita sebagai satu orang jadi duta Islam ni. Hang ada di mana pun hang kena sampaikan Islam. Maka masyarakat ni akan baik. Umat yang berkualiti akan tercapai. Umat tak dibentuk sendiri-sendiri. Dia bermula daripada dalam rumah kita. Dan ada tanggungjawab, rasa tanggungjawab ni nak menyampaikan Islam. Rasa kita ni sebagai seorang Muslim, kita adalah duta pada agama ni. Tuan-tuan, perkara yang paling menyedihkan pada hari ni, benda yang tengah hilang ni hari ni, masyarakat telah rasa tentang hidup bersendirian ni. Hidup rumah saya, keluarga saya punya cerita, orang lain jangan ambil tahu. Hanya tanya anak aku nak isap okok ke, isap gam ke, isap apa ke, itu dia punya pasal. Hanya ambil tahu. Dulu ni kita hidup bermasyarakat, hari ni masing-masing telah bawa kepada hidup sendiri-sendiri. Dah mai satu bentuk pemikiran, hari ni kita sedar tak sedar. Kadang kita rasa nak tegur anak jiran pun rasa berat. Sekali ni masalah mak bapak dia, pergilah, nak mampu pergilah, bukan anak aku. Sedangkan kita umat Islam ini, kita sebut tadi umat berkualiti. Umat. Nak jadi umat macam mana kalau pemikiran kita ni macam ni? Kita tak cerita tindakan, tindakan yang salah, kita cerita lain. Tak cerita ni, perasaan tu, perasaan umat ni. Bila tengok satu orang anak orang Islam buat satu perkara yang salah, hati kita rasa terluka dan tercalar tu. Rasa tak? Ada kerisauan, kebimbangan nak sampaikan kepada dia dengan cara yang baik.
Perasaan kata tengok anak orang Islam kita menuju kepada keadaan yang tak baik, tak rasa sedih. Macam mana aku nak sampaikan benda ni? Perasaan tu ada dah. Nak bentuk umat berkualiti ni. Hari ni hilang. Kerana yang ketiga kita tinggalkan. Tablighud din, menyampaikan agama. Kita dah tak rasa kita bertanggungjawab kepada agama ni. Dulu masyarakat kita ada kesedaran ni. Dan anak-anak dalam kampung tu pun tahu. Masyarakat satu kampung tu pun tahu. Kata kita hidup bermasyarakat. Tapi hari ni keadaan semakin parah. Tengok di sekolah di mana pun hari ni keadaan dah menuju ke arah tu. Biar pasal saya tak ambil tahu. Saya kira saya, bini anak saya sudah dah mai sampai ke tahap mana hari ni. Sampai anak saudara sendiri pun dah tak ambil tahu. Pasal tegur nanti ada masalah dia beradik. Anak kita kalau tuan-tuan, kita kena cari jalan. Saya bacakan sedikit. Ini kajian lama. Buku dalam buku yang dikeluarkan oleh CAP. Kajian lama. Cerita bukan cerita lah ni lah, cerita 20 tahun dulu. Kalau kita bawa kepada sekarang, ni saya cerita kajian lama. Kerosakan yang berlaku kepada anak-anak Islam. Baik. Tahun 2006, satu kajian yang dibuat pada 2006 terdapat 28 pusat serenti 1 bilion orang yang dikenal pasti terlibat dengan dadah. 65% adalah penagih adalah orang Islam. 25% saja yang lain yang berjaya dipulihkan. 65%. Tu kita tanya mana api? Pada 2005 dibuat satu kajian, 45% remaja di Malaysia ni di bawah umur kerap terlibat dengan minum arak. 2005. 2007 satu kajian dibuat, 142,000 wanita terlibat dalam pelacuran dan dalam satu serbuan terdapat pelajar lepasan SPM pun. Ni nak muhasabah ya. Saya sebenarnya manhaj saya tak suka sebut cerita ni, tapi nak muhasabah ya. Cerita lama ni. 2003 satu kajian dibuat, sudah terdapat 16,020 remaja di bawah umur 17 tahun yang lari daripada rumah. Hanya 9,415 dijumpai semula. Faktor dia berlaku, ikut teman laki lari 2,540, ikut rakan sebaya 1,371, masalah keluarga 1,592, mahukan kebebasan 1,371. Tak perlukah kita ambil berat tentang tarbiyah, tentang tarbiyah tadi kita dah cerita? Tak perlukah kita ambil berat tentang tarbiyah kita dah cerita tadi? Tadi mungkin kita ingat tarbiyah. Baguslah. SPM pun duduk macam mana, tak tahu result, mak opak dah menangis. Ni lepasan SPM. Keputusan dia hebat, tapi dia terlibat dengan dadah. Keputusan dia hebat, tapi dia menuju ke arah jalan yang kita sebut tadi. Apa cerita? Anak yang luar nikah melebihi jangkaan 100,000. 2002. Kita tak cerita kes penting sekolah dan anak-anak remaja yang terlibat dengan kes ragut lagi. Saya bukan cerita di Zimbabwe ni, dia kes Malaysia. Sebab saya sentuh sikit statistik ni, baru kita tarbiyah ni penting. Kalau kita rasa macam bentuk anak soleh pula, kan? Baguslah. Ni dah cerita tentang masalah isu remaja kita. Ni 10-20 tahun dulu ni, kajian lama, bukan baru. Jadi tuan-tuan, ringkasan yang kita tebut untuk membentuk manhaj metod Rabbani, berilmu pengetahuan dan beramal. Kita sebut 3 perkara yang kita perlu lakukan daripada apa khulasah yang kita bincangkan. Pertama, kita kena membentuk masyarakat yang berilmu.
Kedua, kita kena membentuk masyarakat yang mementingkan pendidikan tarbiyah Islam. Mengkaji tarbiyah Islam tu macam mana. Mengajar anak daripada pertama mengenal Allah nombor satu. Bicara dengan anak gaya bahasa yang mudah dengan mereka, bukan beletar. Bercakap dengan mereka. Didik mereka daripada nak cakap dengan ibu bapa macam mana, nak berjalan macam mana, bangun solat macam mana, hubungan dengan Allah, hubungan dengan kawan, hubungan dengan adik-beradik, cara tidur Nabi SAW, cara makan Nabi SAW. Bentuk dengan tarbiyah. Ini yang kita masukkan tarbiyah tadi. Cara hidup Nabi SAW kita perlu amalkan dan budayakan dalam rumah kita. Ini yang kita masukkan tarbiyah. Tarbiyah yang sebenar. Semuanya akan datang bila kita dah ada dalam hati cita-cita awal Muharram ni, saya nak jadi seorang ayah yang saleh, nak jadi seorang ibu yang saleh, nak jadi seorang anak yang saleh, anak yang salihah. Hanya bila kita letak pertama dalam minda mindset kita nak jadi saleh dan salihah ni, barulah segala usaha ikhtiar yang kita sebut tadi akan menjadi kenyataan. Kalau tidak, dia akan jadi halwa telinga untuk kita dengar kuliah pada hari ni, balik lepas tu dia mati syahid, tunggu Muharram tahun depan dah pula. Sama lain pula, ustaz lain dah pula. Tuan-tuan, tarbiyah, membentuk budayakan tarbiyah Islamiah, perkenalkan kepada anak Islam, kita amalkan Islam. Anak dulu, kalau kita ingat orang dulu-dulu nak jalan tu, dia tunduk. Hari ni dia sepak kaki orang tua, dia tanya, angkat kaki lah sikit pakcik. Siapa aja? Dulu tolong orang tua lah, ni dia kata dah tua dah, bawa motor elok-elok lah. Saya pergi di satu tempat di balik pulau, duk turun-turun balik pulau tu, lepas tu kan satu orang anak muda dia langgar, dia beretuh satu orang tua, kawan tu terjatuh. Lepas tu ingat dia nak rasa bersalah apa, dia kata dah tua macam ni pakcik, tak payah duk bawa motor lah. Kita duduk ada di belakang ni kan, duk fikir ustaz ya, sekali lagi aku ustaz, dia ke depan, dia kata tak kena pula kan. Duduk ada belakang kan. Siapa didik dia ni? Lalang ni kita tak payah tanam. Rumput ni kena tanam. Nak jadi rumput Jepun tu yang mahal tu kan, yang tu kena jaga. Susah. Banyak kerana kita lah yang buat keputusan. Tarbiyah mana kita nak? Nak bagi cikgu 4 segi ajak kita, anak kita nak bagi handset ajak anak kita, dia terdidik dengan sendiri. Kita nak bentuk, banyak masa, banyak fikir, banyak tenaga nak kena bagi, banyak perhatian. Dia bukan magic, pakai tongkat ajaib Nabi Musa, ketuk-ketuk jadi soleh. Kita bangun tahajud, isteri dan anak akan bangun subuh. Kita pun bangun pun subuh. Kalau subuh dinosaur, anak kita bukan dinosaur lah, tak ada apa dah lepas tu. Kita lah yang kena buat keputusan. Yang terakhir Nabi sebut nak bentuk, dan ayat Quran tadi yang terakhir nak bentuk pada hari ini, kita kena bentuk, letakkan misi dalam kehidupan. As a Muslim, kita kena jadi da'i, kena jadi duta agama ni. Kena sampaikan Islam dalam kemampuan kita, sampaikan kepada anak kita, didik mereka dengan Islam, sampaikan ilmu Islam, bentuk di kita dan diri kita, ahli keluarga kita beramal dengan Islam, dan sampaikan Islam. Anak kita kalau telah menjadi duta Islam, dia sendiri akan dapat jaga diri dia. Aku penyampai agama, macam mana aku nak buat kerja-kerja dalca ni, nak pergi pusat-pusat yang tak kena ni. Bentukkan misi dalam kehidupan mereka, dan kita kena ambil berat sebagai penyampai agama ni, pemantau masyarakat. Sampaikan Islam, kena hidupkan agama ni secara bermasyarakat. Bukan sekadar kita buat program ceramah, kuliah, ada kenduri dan kenara. Kita kena hidupkan sama-sama amalan agama. Ambil berat tentang masyarakat jiran tetangga.
Bukan sekadar kita ambil tahu tentang makan dan minum orang yang sedang susah, keluarga yang sedang susah. Ambil tahu juga tentang keadaan isu akhlak, masalah masyarakat kampung taman kita ni. Dan fikirkan bagaimana nak menyelamatkan anak-anak muda kita, masyarakat kita. Ini siapa nak fikir? Siapa nak fikir? Ada dalam syarat kita kita fikir. Sini ada lah kan. Hari ni nak kena buat program. Kita ada program ceramah dan kuliah untuk umum, ceramah kuliah yang kedua untuk wanita, ceramah kuliah untuk golongan remaja. Golongan remaja bukan senang nak duduk kuliah macam ni ilmiah. Dia boleh mati syahid ni. Dia ada cara yang lain. Ada cara yang lain. Dia kena buat cara yang lain. Macam mana nak mendekati mereka ni? Yang ketiga, ada program kuliah untuk golongan seterusnya. Kalau dalam masyarakat kita ada warga asing, orang Bangla, kita masyarakat, macam mana nak sampaikan agama pada mereka juga? Tuan-tuan, saudara kita ada yang di Korea. Kalau dia duduk Korea, orang kita dia kerja Korea, dia siang malam pagi petang dia fikir cari duit ya. Kawan saya, adik pak, abang pak saya sekali nak pergi ke Australia. Lepas tu tanya orang yang dah pergi, macam mana mereka hidup di sana. Dia kata tak ada kerja lain lah. Siang, malam, pagi, petang, satu bilik macam orang kita di sini ya, orang warga asing. Dia berduduk belah-belah orang dalam bilik. Kira petik ya. 5-6 hari tak kerja boleh jatuh miskin dia kata. Jadi dia dah sampai tempat kita. Macam mana kepada setiap golongan ni kita nak sampaikan agama, nak jaga agama dan nak sampaikan agama. 3 perkara tersebut tuan-tuan adalah manhaj rabbani. Semoga sikit sebanyak yang sempat kita kongsikan ni, sama-sama kita kembangkan, sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita sebarkan. Kita sebarkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan belas ihsan dia memberi kefahaman yang baik dan betul kepada kita dan memberi taufik kepada kita untuk beramal, dan kita sampaikan insya-Allah kesudahi majlis kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.